bukan saja untuk kita sebagai individu, tetapi ia menjangkaui kepada keluarga, menjangkaui Islam itu kepada masyarakat, kemasyarakatan, menjangkaui kepada negara, menjangkaui semua sistem yang ada. Sistem ekonomi ada Islam, sistem politik ada Islam, sistem sosial ada Islam. Seluruhnya ada sistem Islam tersebut. Tapi malangnya apabila kita diberikan hidayah oleh Allah SWT, kita melihat bahawa amalan Islam di sekeliling kita ini sangat kurang, kan? Tidak menyeluruh. Ada sedang berkembang, tapi masih lagi belum menyeluruh. Jadi insya-Allah di masa hadapan kita cuba sedaya upaya supaya Islam itu akan tersebar ke seluruh dunia, bermula dekat dengan diri kita, bermula dengan syarikat kita, kan? Kita amalkan Islam, masing-masing buat peranan masing-masing, insya-Allah Islam itu akan berkembang. Dan Nabi SAW menunjukkan dalam peperangan Badar ini dari banyak aspek. Dari aspek keimanan kepada Allah SWT, dari aspek manajemen, pengurusan. Kalau Cina dia ada Sun Tzu's Art of War, kan? Siapa yang biasa dalam bisnes, ini pun antara strategi bisnes yang setengah-setengah pihak pakai, walaupun banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam, kan? Tapi dalam Islam, peperangan Badar ni pun boleh kita ambil dari sudut manajemen. Bagaimana Nabi SAW mengepalai sendiri organisasi suatu projek besar projek ni. Projek ni, peperangan Badar ini kesannya lebih daripada 1400 tahun. Sampai sekarang projek Nabi SAW yang diketuai oleh Nabi SAW sendiri berjaya sampai sekarang ini, yang menjadi panduan pedoman kepada kita sebagai umat Islam akhir zaman. Walaupun kita jauh dengan Nabi SAW, tapi di hati kita ni dekat dengan Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Belum perang. Pertempuran yang pertama, 1 lawan 1. Tentera musyrikin dengan angkuhnya mencabar kepada tentera muslimin. Al-Aswad bin Abdul Asad, dia mula-mula mencabar tentera muslimin. Belum apa-apa lagi, Sayyidina Hamzah terus bagi pukulan KO kepada Al-Aswad. Mereka mencabar lagi. Tentera musyrikin dengan penuh keangkuhan mencabar tentera Nabi SAW. Bak mai 3 orang. Kita nak test tu, hero tak hero, terror tak terrornya tentera muslimin. Lalu Nabi SAW memerintahkan 3 orang sahabat dari kalangan Ansar. Yang pertama bernama Abdullah bin Rawahah, dan yang kedua Auf Al-Harith, dan yang ketiga Mu'az Al-Harith. 3 orang sahabat Ansar ni patuh kepada arahan Nabi SAW dan bersedia untuk lawan 1 lawan 1. Depa wrestling dulu. Ini mungkin budaya zaman tu kan. Sebelum perang, tentera lawan dengan tentera, 1 lawan 1. Lalu apabila dicadangkan 3 orang ni, musyrikin berkata tak setuju. Kami tak mau ni orang Ansar, mereka orang luar. Kami nak adik-beradik kami yang dulu duduk kat Mekah bersama-sama dengan kami, yang dulu duk main guli dengan kami, yang dulu masa kecil-kecil bersama-sama dengan kami. Bak mai orang Mekah yang akan berlawan dengan kami. Lalu Nabi SAW menghantar 3 orang sahabat yang panglima yang hebat. Seorang bernama Ubaidillah Al-Harith, yang kedua Sayyidina Hamzah bin Abi Talib, pak menakan Nabi SAW sendiri. Yang ketiga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sepupu Nabi SAW. Lalu apabila 3 nama ini disenaraikan, tentera musyrikin setuju dan mereka menghantar 3 orang, Utbah bin Rabi'ah,
Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Pertempuran antara 1 lawan 1 tu berakhir dengan kemenangan di 3 panglima Islam. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sekali tetap, Al-Harith mati situ juga. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu lawan-lawan sekali tetap habis Syaibah bin Rabi'ah. Tetapi Ubaidillah dengan Utbah apabila bertempur dia lama sikit. Bertempur 2 orang tu wrestling sama mereka. Dan hampir-hampir Ubaidillah Al-Harith dia cedera parah dalam pertempuran 1 lawan 1 tersebut. Lalu akhirnya Sayyidina Hamzah dengan Ali pergi bagi pukulan KO kepada Utbah dan mati dengan serta-merta. Lalu diriwayatkan bahawa Ubaidillah Al-Harith ni dia cedera parah, 4-5 hari lepas tu dia syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah dia peristiwa yang berlaku di zaman Nabi SAW. Belum perang lagi ni, baru nak start intro. Kalau cerita Hindustan kau kat TV, dia tu mana-mana tu baru keluar nama kan. Dia banyak lagu tu, kita ingatkan start dah. Rupanya tak start lagi. Keluar nama, barulah start cerita. Heroin jumpa dengan hero, gerbak. Hero ayah tak bagi kahwin dengan heroin. Cerita dia sama je. Dah last sekali dapat kahwin. Saya tak tengok lah, duduk lah. Ada satu kisah dalam peperangan Badar. Kita ambil spot-spot cerita lah. Cerita dia panjang kan. Dalam peperangan Badar ni cerita panjang. Dalam satu hadis riwayat Muslim menyebutkan Nabi SAW pandai mereka para sahabat. Nabi SAW menyentuh hati dan perasaan para sahabat setiap kali dalam memberikan motivasi kepada sahabat radhiyallahu anhu. Antara satu kisah di mana Nabi SAW sebut syuddu, perang, serang sekarang. La yuqatiluhum illa adkhalahu jannah. Tidak ada orang yang berperang di jalan Allah SWT melainkan dia akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam syurga Allah SWT. Lalu Nabi SAW tambah lagi, qumu ila jannah ardhuhas samawati wal ardh. Pergilah menuju kepada syurga yang mana syurga tu seluas langit dan bumi. Nabi SAW memberi motivasi kepada Nabi sahabat-sahabat siapa yang berperang di jalan Allah SWT, yang berjihad di jalan Allah SWT, Allah SWT akan memberikan dia dengan syurga. Syurga ni luasnya langit dan bumi. Luas tak langit dan bumi? Berapa kilometer? Saya pun tak tahu berapa kilometer kan? Itu tiap-tiap seorang Allah SWT bagikan syurga yang seluasnya langit dan bumi. Kalau Malaysia, bagi Malaysia pun luas kan? Jenuh kan? Ini pula langit dan bumi. Lalu berkatalah seorang sahabat apabila mendengar kata-kata perangsang daripada Nabi SAW tersebut, Umair bin Al-Hammam, seorang sahabat menyambut seruan Nabi SAW. Umair kata, bah, satu perkataan dalam bahasa Arab yang menyebut dalam keadaan yang excited. Dia teruja dengan tawaran Nabi SAW. Umair kata, illa raja'a an akuna min ahliha. Aku harap sangat nak jadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW kata, fa innaka min ahliha. Hang daripada ahli syurga. Lalu Umair dia keluarkan tamar dia. Dia buat keluarkan buah kurma dia. Dia tengah makan kurma.
Dia makan separuh. Dia kata, kalau aku berhabis lagi separuh ni, aku takut aku tak sempat nak berjumpa dengan Allah SWT kat syurga nanti. Kalau lah aku masih hidup sehingga habis separuh daripada kurma ni, aku takut tak sempat untuk mati syahid di jalan Allah SWT, melepaskan peluang yang di-offer oleh Nabi SAW. Oh, mai campakkan tamak dia. Dan diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim tu, dia gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bernama Auf bin Al-Harith radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ni suka apa? Sahabat tanya, apa yang Allah SWT suka? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bila hamba masuk ke dalam musuh tanpa memakai baju besi. Sahabat ni dengan penuh semangat, dia buka baju besi dia dan masuk dalam pertempuran tu dan ditakdirkan syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peristiwa berlaku dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita tak dapat bayangkan bagaimana keadaan para sahabat pada ketika itu. Siapa pernah pergi Mekah? Ramai lagi pernah pergi Mekah. Dia tak sejuk macam kita dalam aircon ni. Kalau siapa yang pernah buat haji, Masya Allah lagi dahsyat keadaan dengan orang yang terlalu ramai dalam suasana yang sangat panas terik. Saya masa pergi haji dulu tahun 2003, jalan kaki daripada Mekah kepada Arafah, lebih kurang 20 km lebih. Tapi dalam perjalanan tu macam-macam ada. Macam pesta, kaki kanan orang duk jual ayam. Lepas tu jalan setengah tempat tu ada kipas nak menyejukkan badan. Roti ada di kanan. Bagaimanakah perjalanan Nabi SAW daripada Madinah dalam keadaan panas terik, berjalan daripada Madinah pergi ke Badar, 313 orang, unta ada 70 ekor. Unta ni macam kereta lah kat padang pasir ni, 70 ekor. Dia pergi lihat naik. Nabi SAW pergi lihat dengan 2 orang sahabat lain lagi. 313 bagi 70 oh. 2 orang, 3 orang, 1 kenderaan. Dia pun pergi lihat naik. Bulan puasa, kita kena ingat, kita kerja tak ada alasan lah. Bulan puasa produktiviti menurun ke, kalau siapa HR aku buat kajian lah, patutnya bulan puasa ni lebih bersemangat kita untuk bekerja, kerana mengambil semangat daripada Nabi SAW. Nabi SAW bukan saja puasa, bahkan turut berperang di jalan Allah SWT di panas terik matahari, padang pasir, atas bawah panas. Kita atas bawah sejuk, pakai baju sejuk lagi main pejabat. Sejuk tak kira. Itu alasan juga kan. Sejuk sangat cepat lapar. Ish, biasa tak lapar ni, bulan-bulan puasa ni awal bulan lapar. Balik awal sama tak? Atau kena jadi lebih Poh panggil tu. Macam mana kita di peringkat organisasi melihat Nabi SAW ni sebagai contoh untuk pembangunan organisasi kita. Kita ambil contoh Nabi SAW dalam memberikan motivasi kepada sahabat. Yang sahabat ni tidak mempedulikan suasana sekeliling yang panas, yang meletihkan. Dan Nabi SAW memberikan motivasi iman kepada para sahabat. Yakin dengan janji-janji Allah SWT, yakin dengan pahala yang diberikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
dalam konteks organisasi, kita bekerja. Orang Islam, kita faham kehidupan kita ni adalah satu ibadah. Kerja kita, cari makan, bawa balik duit, rezeki untuk isteri, anak-anak di rumah, untuk suami dan anak-anak di rumah merupakan satu ibadah. Jangan kita menyempitkan pemikiran kita. Ibadah ni sembahyang, puasa, zakat, haji. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Sedangkan kehidupan kita seluruhnya adalah ibadah. Setiap suapan yang kita suap kepada anak-anak kita adalah satu sedekah. Suap kepada isteri kita pun adalah satu sedekah. Jadi kita datang ke pejabat setiap hari dengan penuh semangat, aku ni nak pergi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menerima arahan daripada bos kita pun dengan hati yang ceria, walaupun dalam hati tu macam-macam tak ada kan. Taklah, kita pun biasa dalam organisasi juga. Tapi apa yang kita buat tu, kita dapat pahala. Kan? Kita tak mendapatkan keredaan manusia, tak apalah. Yang pentingnya aku hidup senang, dapat rezeki yang halal. Itulah kita dengar cerita bagaimana orang-orang yang bekerja dengan ikhlas. Dia tak peduli kat orang lain. Dia tak kisah kawan-kawan dia yang satu level dengan dia, best dia dulu naik pangkat, dia tak naik pangkat. Mungkin ada dalam setengah-setengah organisasi ada pilih bulu kan. Itu biasalah. Tapi bila kita datang dengan niat nak mencari rezeki yang halal, tak peduli kawan lain. Kita buat kerja bersungguh-sungguh, ikhlas lillahi ta'ala. Allah SWT nak bagi rezeki kat kita ni bukan dalam bentuk duit semata-mata. Kan? Hati tenang, rezeki. Anak-anak berjaya, rezeki. Rumah, tangga, aman damai, rezeki. Benda-benda lain yang bukan berbentuk material merupakan rezeki daripada Allah SWT. Boleh buat ibadah, rezeki. Sibuk-sibuk kerja, balik petang, pukul 6.30, pukul 7 balik, pukul 8, pukul 9 balik, sempat singgah masjid, main tarawih, rezeki. Jadi konsep rezeki yang kita translatekan dalam bentuk material bukan benda yang betul. Tahun ni ada bonus. Hasil. Bonus rezeki. Jadi semuanya rezeki daripada Allah SWT. Itulah yang nak kita garap dalam bulan Ramadan. Takun tu macam mana? Takwa kepada Allah SWT. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebutkan takwa ni seumpama hang jalan dalam satu lorong yang penuh dengan onak dan duri, hang jalan slow-slow, takut-takut tersangkut dekat baju, kat jubah, kat kain kan. Jalan dengan penuh hati-hati. Itu maksud takwa. Jadi dalam kehidupan kita berjalan dalam takwa, maksudnya kita berjalan dengan penuh hati-hati untuk menjaga diri kita daripada melakukan dosa. Jalan dalam kehidupan kita dengan berpandukan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itulah takwa yang kita nak bina dalam bulan Ramadan Mubarak. Hasil daripada puasa, la'allakum tattaqun, yang diterjemahkan dalam peperangan Badar dalam bentuk yang kita kata ekstrim kan, yang paling tinggi sekali, benchmark yang paling tinggi kan. Dan kita boleh relatekan dalam kehidupan kita bagaimana Nabi SAW menunjukkan contoh-contoh yang lain-lain. Kita kalau buat sesuatu kan kita letak benchmark tinggi kan. Kalau kata student lah, PSR nak dapat 5A 5A plus, paling tinggi sekali. Jadi dia usaha ke arah tu. Jadi kita letak benchmark yang paling tinggi supaya kita cuba berusaha ke arah. Dalam kehidupan kita pun kita nak mencapai yang paling tinggi dalam kehidupan kita. Kerana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati rahimakumullah, hidup kita ini sementara sahaja. Macam saya sebut tadi dalam intro tadi kan, baru saat-saat tadi tengah pagi tadi pukul 10 ada orang kampung kita meninggal kan. Jadi kita tak tahu bila kita punya time kita. Takkan satgi ke, takkan esok ke, takkan lusa ke. Tak lagi dia mesej kat semua kata tak, ceramah tu dah mati ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kita tak tahu bila masa kita kan. Yang penting kita bersiap saja insya-Allah. Sentiasa menunturkan kalimah tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya akhir kalam kita nanti kita berjaya menyebut la ilaha illallah. Kematian tu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah SWT menciptakan hidup dan mati itu liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kamu yang terbaik amalannya. Buat kerja kita, buat kerja yang terbaik, insya-Allah ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan beroleh manfaat daripada perbicaraan kita pada hari ini, insya-Allah. Saya memohon ampun dan maaf, utamanya kepada Allah SWT, keduanya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seandainya ada kata-kata tutur bicara yang terkeluar daripada landasan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.